Anda sedang mendengar Shockcast Original. Shock. Episod yang ketiga, perjalanan muzik saya. Banyak orang yang akan berasa hairan kenapa saya dapat masuk ke dalam bidang muzik. Adakah itu sebelum atau selepas Ratu Cantik? Sebenarnya sebelum. Waktu kecil, saya bermula dengan kelas piano, tapi masa itu saya benci sangat sebab saya benci dengan guru, saya benci untuk praktis semua. Jadi sampai ke tahap grade 3, saya berhenti main piano. Dan lepas itu memang saya langsung tak dapat cari haluan saya dalam muzik. Tapi sampai umur 16-17, masa itu saya mula suka mendengar banyak album pop, vokal. Jadi masa itu saya berfikir bahawa mungkin muzik saya tak suka, mungkin vokal saya suka. Tapi masa itu pula saya ada satu masalah, iaitu saya tone deaf. Memang lari tone, lari tempo, dan pendengaran saya ada masalah dengan tempo semua. Jadi masa itu saya masih ingat lagi, sekolah ada satu pertandingan menyanyi, tapi masa itu pun saya nak pergi tapi saya takut sebab saya kena belajar dulu. Jadi masa itu saya cakap dengan ibu bapa, walaupun masa itu saya dalam sekolah menengah, saya nak pergi belajar vokal pop. Masa itu memang tak ada sekolah yang mengajar tentang vokal pop dan semua sebenarnya banyak yang tradisional punya nyanyi teknik. Jadi masa itu saya tengok dalam televisyen, emak saya yang cakap dengan saya bahawa ada orang daripada Singapura yang membuka sekolah kat sini. Jadi biar kita pergi cuba. Jadi masa itu saya pergi cari sekolah itu sebab masa itu memang tak ada Google, tak ada handphone, dan masa itu saya kena mencari secara manual. Peta pula tak update lagi. Jadi sekolah baru saya pergi cari sampai malam, barulah kita tercari sekolah tersebut. Dan bila saya masuk, semua cakap dah penuh, tapi ada satu lagi tempat, tapi kelas akan bermula hari yang berikutnya. Tanpa berfikiran panjang, saya terus register dan saya pergi kelas. Dan masa itu kelas, saya merupakan murid yang paling kecil. Jadi saya pergi ke vokal kelas malam, pagi pula pergi ke sekolah. Jadi masa itu memang saya berasa bahawa sangat sibuk dan kawan-kawan saya memang tak faham. Masa itu memang cakap nak pergi jadi penyanyi ke vokal kelas, semua akan ketawa saja. Tapi ku pergi juga. Tapi masa itu saya ada masalah dengan pentas, iaitu saya takut. Saya ada stage fright. Masa itu saya memang berasa bahawa apa yang saya belajar dalam kelas, bila saya naik pentas ke, terus lari tempo, terus lari semua ini. Jadi setiap hari saya berlatih 7-8 jam dalam vocal cords, dalam menyanyi lagu dan juga menguasai teknik-teknik. Lepas itu Sabtu Ahad saya volunteer menyanyi kat mana-mana tempat saja 3 tahun berlalu. Masa itu daripada vokal yang stabil sampai ke pentas, lagi saya menguasai teknik-teknik untuk menguasai penonton dan juga pendengar kat pentas. Dan masa itu saya berasa bahawa pentas untuk menyanyi sangat-sangat sengit. Dan masa itu saya ada banyak senior dan kawan-kawan yang saya tak nak. Memang saya tak nak merebut dengan mereka. Di situ pula saya pergi ke Ratu Cantik. Dan masa itu banyak orang yang berasa bahawa perjalanan saya pergi ke Ratu Cantik memang tak dapat balik ke dalam bidang muzik. Tapi saya pergi dulu. Dan bila saya belajar kat UK pula, saya pula volunteer untuk menjadi producer untuk Malaysian Night. Saya trainkan semua rakan-rakan kelas saya. Saya buat produksi muzik tanpa juga berhenti pelajaran saya. Dan bila saya balik dan menangi Ratu Cantik, masa itu memang semua orang akan ingat bahawa okey, saya akan jadi host ke, tapi tak. Saya cakap saya nak keluar album sendiri. Sebab itulah yang malamat saya. Saya tak nak lambatkan perjalanan saya, dan memang sebab itu impian saya. Tapi masa itu bila saya buat album pertama, semua orang ingat akan berjaya, tapi tak. Saya masih ingat bila saya keluar album pertama, tak ada orang yang nak datang ke majlis pelancaran album saya. Dan saya pergi ketua pula, bawa pentas hanya ada 1-2 audiens saja. Jadi masa itu memang saya rasa sangat-sangat sukar. Dan juga saya rasa bahawa mungkin pula bila saya recording kat studio pula, berlainan teknik daripada performance ataupun persembahan kat pentas. Jadi masa itu saya berasa bahawa saya perlu pergi kelas lagi. Jadi
Daripada album pertama yang gagal, saya pergi ke kelas vokal lagi dan masa itu pula saya faham bahawa audio teknik semua ini technical dan juga saya perlu menguasai banyak-banyak skill technical yang berlain daripada pentas. Sebab audio recording semua ini dia sangat teliti dan caranya memang tak sama sebab sangat memperbesarkan dengan semua teknologi ini. Jadi satu demi satu, dan masa itu saya tahu bahawa album itu dah gagal. Jadi saya pergi berlakon untuk dapatkan populariti agar saya boleh melancarkan album yang seterusnya. Tapi masih tak dapat lagi. Masa itu saya pun berasa bahawa sangat-sangat susah hati. Dan ada pula saya pergi menyanyi, ada pula datuk yang offer saya jadi isteri yang kedua. Ada saya pernah melalui bahawa ada orang yang bayar saya 30,000 untuk satu malam. Masa itu saya berasa geram dan dia suruh saya jangan nyanyi lagi. Masa itu saya bersuara dalam hati saya sendiri bahawa satu hari saya akan berjaya dalam bina nyanyi dengan usaha saya sendiri. Dan masa itu banyak orang yang ketawa, cakap, cantik pergi nyanyi pasti tak boleh. Hanya ada glamour saja. Jadi masa itu pun tak ada orang nak tulis lagu, saya tulis sendiri. Jadi satu demi satu saya pergi ambil balik kelas piano, kelas vokal, kelas composition, semua kelas saya pergi walaupun saya dah menjadi Ratu Cantik, walaupun saya dah digelar artis. Tapi masa itu sampai MasterChef, barulah semua orang kenali saya, barulah saya gunakan populariti itu, saya lancarkan single Melayu saya dan lepas itu saya pergi ke Taiwan, saya melabur RM1 juta kat production saya kat situ. Memang semua usaha saya. Masa itu semua orang cakap saya daripada gila sampai lagi gila. Tapi bila saya labur kat situ, lagu saya pula jadi viral kat situ dan saya 2 tahun tak boleh balik sebab lagu Cina saya kat situ viral dan saya kena base kat situ. Jadi masa itu memang satu cabaran sebab Isnin sampai Jumaat saya kat Taiwan, Sabtu Ahad saya balik Malaysia untuk corporate show dan juga syuting. Jadi masa itu memang saya rasa letih dan saya berasa tak cukup juga. Sebab sebagai seorang penyanyi, itu tahap saja yang saya boleh pergi. Dan jikalau saya nak pergi ke mendalam lagi adalah untuk masuk ke bidang produksi. Jadi satu demi satu saya pergi mengambil dan disebabkan di sebalik saya pun membuat proposal saya juga membuat A&R research saya sebab saya tak nak bergantung kepada manager saya. So, satu demi satu saya buatkan sendiri dan banyak orang yang cakap, tak ada orang yang akan buat sebegitu, tapi saya tak kisah. Saya pergi juga sebab saya tahu bahawa inilah impian saya, terutamanya impian muzik saya. Walaupun perjalanan saya sangat-sangat ganjil. Dan satu demi satu daripada tak menang anugerah sampai saya dapat anugerah yang besar kat Malaysia untuk bidang Cina. Dan satu demi satu lebih banyak offer kat overseas. Tapi saya berasa tak cukup lagi. Jadi saya nak mencabar sebagai seorang producer muzik. Saya masuk untuk master yang kedua. Itulah yang membuka laluan perit saya dan juga membuka mata saya international untuk nampak professionalism mereka kat luar negara. Dan juga saya berharap saya boleh menjadi seorang penyanyi dan juga producer yang hybrid untuk masa depan. Jadi satu demi satu semua orang suruh saya berhenti menyanyi, tapi saya masih nak teruskan. Dan saya juga masih nak teruskan perjalanan saya kat luar negara, tapi juga saya akan balik untuk bidang kat Malaysia. Nasihat saya untuk orang yang berasa sesat, kadang-kala jalan itu tak lurus. Carilah jalan yang berlainan dan jikalau terlampau banyak orang dan sempit, pergilah jalan yang orang tak pernah ataupun tak berani mencabar agar anda boleh mencipta sesuatu yang baru. Di samping juga anda boleh ada masa sendiri tanpa merebut. Itulah nasihat saya. Dan untuk episod yang akan datang adalah episod yang sangat-sangat menarik. Apakah pula cerita yang saya akan ceritakan?